Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam dan Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan sudah menghantar surat peguam kepada Encik Lee Hsien Yang. Ini berhubung fitnah berkaitan penyewaan banglo hitam putih di Redoubt Road oleh kedua-dua menteri. Mendedahkan demikian menerusi catatan Facebook, Encik Shanmugam menyatakan beliau dan Dr. Balakrishnan meminta Encik Lee supaya meminta maaf, menarik balik tuduhan-tuduhan beliau dan membayar ganti rugi yang akan didermakan kepada Amal. Jika Encik Lee tidak berbuat demikian, Encik Shanmugam menyatakan kedua-dua menteri akan menyaman beliau. Encik Lee adalah adik kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Menurut Encik Shanmugam, Encik Lee menuduh beliau dan Dr. Balakrishnan sebagai bertindak secara rasuah dan bagi kepentingan peribadi. Ini kononnya dengan mendapatkan penguasa tanah Singapura SLA memberi layanan istimewa. Ini dengan secara haram menebang pokok di kediaman itu dan SLA juga membayar bagi ubah elok di 26 dan 31 Redoubt Road. Encik Shanmugam menyatakan tuduhan-tuduhan tersebut adalah palsu. Encik Lee Hsien Yang didapati membuat sekurang-kurangnya 3 catatan mengenai perkara tersebut menerusi Facebook. Semalam, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee turut menulis satu artikel di laman Parti Tindakan Rakyat PAP mengenai Encik Lee. Menulis dalam kapasiti beliau selaku penolong Setiausaha Agung PAP, Encik Desmond Lee menyatakan bahawa Encik Lee Hsien Yang melakukan demikian kerana dendam dan mahu menjatuhkan pemerintah dan PAP yang diasaskan bapa beliau Lee Kuan Yew. Jumlah pengambilan pekerja di Singapura dianggar berkembang 7 suku berturut-turut walaupun pada rentak yang lebih perlahan pada suku kedua tahun ini. Ini sebahagian besarnya didorong oleh kedatangan lebih ramai pekerja bukan penduduk Singapura dalam sektor binaan. Menurut laporan awal Kementerian Tenaga Manusia MOM, terdapat tanda-tanda bahawa permintaan buruh semakin perlahan. Pengambilan pekerja dalam kalangan penduduk menguncup sedikit, terutamanya disebabkan oleh trend pengambilan pekerja secara gitaran dalam sektor makanan dan minuman serta runcit. Sektor lain seperti khidmat kewangan mencatat pertumbuhan mampan walaupun pada kadar lebih perlahan. Secara keseluruhannya, pengambilan pekerja dalam kalangan penduduk kekal tinggi jika dibandingkan dengan paras sebelum pandemik COVID-19. Memandang ke hadapan, syarikat-syarikat kelihatan lebih berhati-hati. Syarikat-syarikat yang berhasrat mengambil pekerja baharu atau menaikkan gaji kini semakin berkurangan. Sebuah agensi pengambilan pekerja menyatakan para pemohon kerja perlu bersedia menjalani lebih banyak pusingan temu bual dan mempunyai lebih banyak pilihan. Sementara itu, jumlah pemberhentian pekerja juga merosot pada suku kedua selepas naik 3 suku berturut-turut. Menurut MOM, ini sebahagian besarnya berpunca dari kurangnya pemberhentian pekerja dalam sektor penghilangan yang menyaksikan ramai pekerja diberhentikan pada awal tahun ini. Kadar pengangguran di Singapura pula dianggarkan kekal rendah, iaitu pada 1.9%. Agensi Teknologi Kesihatan Singapura kini mempunyai identiti baharu dan juga program-program baharu untuk memajukan lagi sektor itu. Sistem maklumat kesihatan bersepadu kini dikenali sebagai Synapse dan akan memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk menyediakan khidmat rawatan lebih cekap lagi. Dengan lebih 14 juta pesakit setiap tahun di bawah kendaliannya, agensi ini juga sedang menerajui Strategi Nasional Jagaan Kesihatan Pencegahan. Tidak lama lagi, para doktor akan menggunakan AI untuk mengesan tanda-tanda awal penyakit kronik pada pesakit. Dengan menggunakan algoritma untuk melakukan pengesanan, alat tersebut akan dirintis pada akhir tahun ini dengan 20 doktor keluarga. Pada minggu mendatang, 2 hospital awam juga akan menguji diagnosis yang menggunakan AI untuk menghasilkan laporan X-ray lebih tepat dan cepat. Sistem telekesihatan juga akan menjadi lebih canggih. Misalnya, terdapat sistem pemantauan menggunakan AI untuk bantu memastikan para pesakit mengambil ubat mereka dengan betul.
Ia boleh digunakan bagi rawatan di rumah atau untuk merawat penyakit berjangkit. Ini merupakan antara inovasi baharu yang diterajui Agensi Teknologi Kesihatan Negara sedang ia menjalani penjenamaan semula sebagai Synapse. Agensi ini menyokong operasi hampir 50 institusi jagaan kesihatan awam dan lebih 1,000 rakan kongsi. Lantaran itu, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung menyifatkan Synapse sebagai entiti utama dalam memastikan maklumat kesihatan mengalir secara lancar menerusi ekosistem yang ada. The entire nervous and sensory system of Singapore healthcare will be activated and operate as one. Care can be delivered in the community and at home. Residents with the support of the community and GPs can care for their own health. Seniors can better age gracefully in communities. And acute hospitals continue to save lives and attend to complex cases in a more effective way. Synapse akan menjadi nadi teknologi utama program SG Lebih Sihat. Ini termasuk ciri-ciri Health Hub yang dipertingkatkan bagi membolehkan para penduduk mendaftar dengan klinik dan mengakses data kesihatan mereka. Selain itu, ia juga mempertingkat 20 jenis sistem, termasuk rekod perubatan, janji temu dan urusan bil. Agensi ini turut melancarkan wadah inovasi HealthX. Makmal-makmal medan ujian dan inovasi bersama wadah ini akan memudahkan lagi kerjasama antara kementerian, penyedia jagaan kesihatan dan rakan industri lain. Saudara, dalam usaha membantu warga emas meniti usia senja dengan lebih bermakna, sekitar 500 warga emas tidak lama lagi akan mempunyai lebih banyak peluang untuk melakukan kerja-kerja sukarela. Ini hasil perjanjian baru antara RSVP Singapore iaitu Pertubuhan bagi Sukarelawan Warga Emas dengan Agensi Jagaan Bersepadu AIC. As our population ages, Singapore is ushering in a new generation of seniors. With rising life expectancy and education levels, seniors are increasingly able and equipped to contribute their time and skills to uplift the community. As the government seeks to support more seniors to stay active and meaningfully engaged, we will continue to partner with RSVP to drive senior volunteerism under the 2023 Action Plan for Successful Aging. Di bawah kerjasama itu, warga emas boleh menjadi sukarelawan dengan pejabat generasi warga emas sebagai duta. Apabila RSVP melancarkan pusat panggilan warga emasnya pada hujung tahun ini, para duta akan diminta menghubungi rakan sebaya mereka yang tidak dapat didampingi selama sebulan. Presiden Ng Kok Song berkata beliau akan hanya mengumumkan pasukan yang menyokong pencalonannya selepas beliau diiktiraf layak untuk bertanding bagi jawatan itu. Sehingga itu, beliau bercadang untuk mengunjungi lebih banyak tempat tumpuan pelbagai masyarakat untuk mendekati lebih ramai penduduk. Ini termasuk tempat tumpuan masyarakat Melayu yang dikunjungi Encik Ng siang tadi. Encik Ng Kok Song berkata pasukan yang menyokong pencalonannya mempunyai kekuatan dari segi hati nurani. Beliau akan hanya memperkenalkan pasukannya selepas diiktiraf layak bertanding. Kenyataan itu dibuat Encik Ng sehari selepas Encik Tharman Shanmugaratnam mengumumkan barisan penyokongnya. I'm still working on my list of centres. I'm making a lot of progress. But I cannot announce my centres yet until I've been certified eligible to stand for president. But I'm working on my proposal, my seconder, my list of centres. Beliau juga berkata rakyat Singapura mahukan presiden yang tiada kaitan atau pengaruh politik. Keputusannya untuk bertanding adalah bagi memberi rakyat Singapura peluang memilih presiden mereka. One of the things that would feature in the new era of governance in Singapore is a balance between the presidency, the head of state, and the government. So I think the people of Singapore would like to see this balance in this new era, where the president is above politics, where the president has no political affiliation.
Selama sekitar 2 jam di Geylang Serai, Encik Eng sempat beramah mesra dengan para pegerai dan pengunjung. Today I'm so happy that so many of the people I meet, I greet them, they smile back at me, you know. So I think I'm able to relate to the people on the ground. So I'm very happy to do this. Beliau yang juga mantan Ketua Pegawai Perbadanan Pelaburan Pemerintah GIC akur beliau kurang dikenali ramai penduduk Singapura. Oleh itu beliau bercadang untuk melakukan lebih banyak lawatan ke tempat-tempat ibadah pelbagai masyarakat di Singapura dalam minggu-minggu mendatang. Ahli perniagaan yang juga berminat menyertai pilihan raya Presiden, George Goh berkata lebih ramai tokoh dari sektor swasta perlu tampil ke hadapan dan masuk bertanding. Ini akan memastikan persaingan pilihan raya Presiden yang sihat, kata beliau. Beliau berkata demikian kepada para wartawan semasa melawat-lawat sebuah perusahaan sosial. We should allow the system to move forward, not backward. We cannot live in the old legacy. So we should move forward. More good people come forward, especially private sector. I want to encourage more private sector. Please come forward. Give a new, fresh of ideas, new fresh of eye. Encik Goh berkunjung ke Dignity Kitchen untuk membantu membungkus makanan tengah hari untuk warga emas. Beliau menekankan beliau komited untuk membantu golongan kurang upaya dan mengetengahkan kebimbangan berkaitan penuaan. Encik Goh menambah penting agar para usahawan yang lebih berjaya menyumbang. Seorang lagi bakal calon Tharman Shanmugara 6 menekankan peri pentingnya masyarakat tempatan bersikap jujur berhubung isu-isu alam sekitar seperti perubahan iklim serta menanganinya. Ini termasuklah mempunyai rasa tidak puas hati dan menyertai inisiatif-inisiatif masyarakat. Mantan Menteri Kanan itu berkata demikian di satu acara Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura SUSS yang menyaksikan $1 juta dikumpulkan untuk memulakan ekosistem kerjasama di ASEAN. We can tackle climate change, and it must involve everyone at all 4 levels: global, national, individual businesses and industries, and on the ground, grassroots. What we need is optimism that is accompanied by constant dissatisfaction about progress and change. And that dissatisfaction leads to initiatives, collaboration, bringing all stakeholders together. Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia Edwin Tong menekankan peri pentingnya mempunyai keyakinan awam yang tinggi di Singapura. Ini kata beliau menjadikannya lebih mudah untuk melaksanakan dasar-dasar yang betul untuk negara ini walaupun ia mungkin kurang popular. Encik Tong berucap demikian semasa sidang puncak kepimpinan CNA 2023 siang tadi. Beliau menarik perhatian bahawa keyakinan awam sedang terhakis di seluruh dunia. Encik Tong berkata Singapura tidak boleh membiarkan kesangsian dan penghakisan keyakinan awam berakar umbi dalam masyarakat. Pemerintah pula mesti sentiasa membina keyakinan dengan membuktikan bahawa dasar-dasarnya meningkatkan kehidupan rakyat. Lebih tinggi tahap kepercayaan awam menurut beliau, masyarakat akan lebih berkemungkinan menyaksikan kemantapan sosiopolitik dan kemajuan ekonomi. Encik Tong yang juga Menteri Kedua Undang-Undang merujuk kepada kes Sarjan Uvaraja Gopal yang mendakwa dibuli di tempat kerja sebelum kematiannya baru-baru ini. Pihak polis menyatakan aduan-aduan yang dibuat sudah disiasat dan ditangani. Sebahagiannya disiasat semula ekoran dakwaan-dakwaan terbaru mendiang. These responses, in my view, are important. It tells the public that no one is above the system, and in turn helps to preserve the integrity of the systems that serve us, and also be accountable to the public.